Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah insyaallah Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan akan mengadakan convocation kali keempat yang akan diadakan pada 27 Muharram tahun 1436 yang akan datang ataupun bersamaan dengan 20 November 2014 iaitu hari Khamis, dan insyaallah akan diadakan di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas ataupun ICC insya-Allah. Adapun majlis convocation ini merupakan salah satu daripada kemuncak daripada program yang diadakan di Kolej Universiti, di mana para pelajar akan dianugerahkan dengan ijazah dan juga diploma ataupun sijil daripada kursus-kursus yang telah mereka ikuti. Dan dengan convocation ini insya-Allah pelajar akan diberikan anugerahan ataupun pengiktirafan bahawa mereka sudah pun menamatkan kursus yang berkaitan dan mereka diberikan amanah untuk mengamalkan ilmu-ilmu ataupun pengalaman yang diperolehi dan diberikan kepada masyarakat untuk manfaat masyarakat Brunei dan juga umat Islam seluruhnya insya-Allah. Ya, seperti yang dinyatakan oleh doktor tadi, ya, insyaAllah convocation kali keempat itu akan berlangsung pada 20 November, bermakna 4 hari ke depan, bermula daripada hari ini, ya, insyaAllah. Ya. Jadi bagaimana kita juga ingin mengetahui dan dapat kita kongsikan bersama dengan penonton sekalian, bagaimana dengan persediaan yang telah dan akan yang sedang dijalankan, bagaimana? Mungkin doktor dapat menjelaskan. Alhamdulillah, terima kasih Bang Daud. Alhamdulillah, untuk melaksanakan atau mencapai menjayakan convocation ini, kita pun telah mengadakan beberapa kali siri mesyuarat dan telah pun membuat persediaan dengan mengirimkan surat-surat jemputan dan juga penyediaan buku-buku program serta penyediaan kelengkapan pentas dan juga dummy untuk backdrop dan sebagainya. Dan yang paling besar adalah persediaan kita untuk acara pengambilan sijil. Dan insyaAllah pada petang ini para bakal graduan akan membuat latihan di ICC sendiri mengikut aturan sebagaimana yang akan diaturkan pada hari berkenaan, dan akan diteruskan lagi dengan raptai pada besok hari dan juga lusa 18 hari bulan di tempat yang sama. Dan mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan raptai dan juga presiden ini akan lebih merapikan lagi dan juga dapat menjayakan convocation dengan lebih sempurna lagi insya-Allah. Ya. Dan pastinya juga dengan keadaan yang sibuk, apalagi ramai yang akan terlibat dalam perkara ini. Jadi macam mana dengan keramaian para graduan dan juga jemputan ni, Doktor? Alhamdulillah, kita telah pun mengenal pasti seramai lebih kurang 219 bakal graduan, dan di antaranya adalah 73 orang lelaki dan 146 graduan perempuan. Daripada keramaian itu, 15 graduan terdiri daripada graduan yang bakal menerima ijazah bidang sarjana perguruan agama ataupun master. Kemudian 27 orang graduan yang akan bakal menerima diploma perguruan agama lepas ijazah. 84 graduan sarjana muda perguruan agama sama ada bidang syariah ataupun usuluddin. Dan 69 orang graduan bakal menerima diploma mereka, diploma tertinggi perguruan agama dalam bidang usuluddin ataupun syariah, dan 24 orang akan menerima sijil pengajian iaitu bidang tauhid, tafsir, kemudian fiqh dan juga usul fiqh. Jadi seramai 219 graduan bakal menerima sijil mereka masing-masing insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Macam mana dengan jemputan dia, Doktor? Jemputan alhamdulillah kita ada membuat jemputan khas kepada pembesar-pembesar negara dan juga ahli-ahli kabinet, juga pegawai-pegawai kanan kerajaan serta juga kepada rektor ataupun naib-naib chancellor daripada luar negara dan juga dalam negara, dan juga khusus juga kepada ahli keluarga. Ahli keluarga bakal graduan yang akan menerima sijil masing-masing pada hari berkenaan. Ya. Dan juga ingin kita ketahui, Doktor, ya, mengenai dengan atur cara yang mengambil tempat nanti pada 20 November, mungkin dapat dijelaskan? InsyaAllah secara ringkasnya, atur cara akan berlangsung pada hari berkenaan bermula pada jam 8.20
8.30 pagi di mana kehadiran perjemputan dan diikuti dengan perarakan graduan masuk ke Dewan pada 9.20. InsyaAllah keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanul Bolkiah Mu'azzuddin Daulah Wad Daulah Sultan dan Negeri Pertuan Negara Brunei sebagai Chancellor College University akan berangkat pada jam 10 pagi dan sejurus dengan keberangkatan ke bawah duli insyaAllah akan dimulakan dengan lagu kebangsaan. Setelah itu diteruskan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan bacaan ayat suci Al-Quran dan seterusnya sembah alu-aluan daripada Yang Mulia Rais dan diikuti dengan titah daripada Chancellor sendiri dan diikuti dengan penganugerahan sijil ijazah dan juga diploma atas serta sijil dan diikuti dengan doa selamat dan keberangkatan ke bawah duli balik dan diikuti dengan ada jamuan mungkin dan ada lagi selepas itu bergambar ramai dan bersurah insyaAllah. Ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini ini kali keempat 3 kali sudah berlalu dan pragraduan kali ini saja seramai berapa 219 orang dan sejauh ini dari 1, 2, 3 dan kali keempat ini dari 200 mungkin sudah berapa ramai keseluruhannya barangkali dapat round 3-nya? Saya kurang pasti sebenarnya keramaian yang telah tapi memang sudah mencapai lebih kalau daripada awal lebih daripada 800 graduan dan angka graduan pada tahun ini menurun sedikit dibandingkan dengan tahun lepas. Alhamdulillah. Dan kita berusaha mudah-mudahan graduan akan semakin bertambah daripada masa ke semasa. Apapun Kupu SP ataupun College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan ini sentiasa membukakan peluang-peluang khususnya kepada anak-anak tempatan ni doktor ya. Jadi ini satu peluang yang cukup baiklah untuk anak-anak tempatan yang penting kata ini sentiasa yang kata ini CD telinganya orang Brunei sentiasa mendengarkan peluang-peluang yang ada, jangan lepaskan peluang seperti ini. Jadi barangkali ada yang ingin diperkatakan atau pesan-pesan kepada orang ramai khususnya. Terima kasih saudara saya untuk perjemputan ataupun orang ramai yang akan menghadiri majlis berkenaan. Jadi sekecillah saya memesankan supaya datang pada waktu yang telah ditetapkan dan meletakkan kereta pada tempat yang telah dikhaskan dan bagi orang ramai untuk meletakkan kereta pada dan bas untuk makluman bas akan disediakan di kawasan stadium tertutup insya-Allah. Dan untuk para jemputan khas yang tidak berkesempatan hadir untuk dapat melaporkan ketidak dapat hadiran mereka untuk dapat kita membuat persediaan penyusunan protokol. Dan di samping itu ingin juga saya pesankan kepada orang ramai yang akan hadir supaya memakai pakaian yang ataupun etika pakaian MIB yang kita sudah akui. Kemudian semasa berada di dalam dewan diharap para hadirin akan dapat duduk di tempat yang disediakan dan biasakan duduk di tempat yang ke depan, jangan orang biarkan ada kosong. Biasa orang kata ni pemalu jadi sejenak di belakang-belakang saja. Kalau boleh orang dapat diarahkan terus dia melihat ada sub-sub kosongan tu terus diisikan. Sembing itu juga seketika saya memesankan kepada orang ramai supaya menjaga adab semasa majlis. Di antaranya adalah seperti mematikan handphone ataupun orang mensalankan dan jangan kalau boleh janganlah bercakap-cakap ataupun berbual-bual khususnya semasa sudah semasa ayat suci Al-Quran dibacakan. Begitu juga semasa ke bawah duli sedang berada dalam majlis. Khusus juga semasa ke bawah duli memberikan titah supaya orang kita sama-sama menghormati majlis. Dan samping itu ingin juga saya memesankan kepada orang ramai supaya akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Pasal dalam majlis berkenaan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan tanpa muzik. Jadi ada choir dan ada pelajar dan kita akan meminta juga kepada semua hadirin untuk sama-sama menyanyikan lagu itu dengan penuh penghayatan dan penuh semangat. Biar kita ni orang Brunei ni orang tahu diri bahawa kita ni adalah jati diri orang Brunei. Ini adalah negara kami berdoa kepada Allah untuk melanjutkan usia ke bawah duli dan untuk kesejahteraan rakyat kita ni. Mudah-mudahan dengan doa berkenaan akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu pesan kepada barangkali untuk anak-anak saya, para pelajar supaya orang akan sentiasa berada dalam semangat kesyukuran pada hari berkenaan.
bahawa ilmu yang telah mereka terima itu bukanlah untuk dibanggakan, Betul. tapi adalah untuk dipegang sebagai amanah yang akan diberikan kepada orang yang berhak dalam masyarakat ataupun dalam keluarga. Dan bukan itu saja, bahawa ilmu itu adalah untuk pembinaan diri sendiri dan juga untuk diamalkan dan juga ditambah lagi dengan ilmu yang lain. Dan bagi ibu bapa dan juga para keluarga, supaya akan hadir dalam semangat kesyukuran kepada Allah. Dan juga dengan penuh senantiasa berdoa, mudah-mudahan anak-anak Ketani dan juga ahli keluarga Ketani yang menerima sijil ataupun anugerah diploma ataupun ijazah berkenaan akan dapat mengamalkan ilmu yang mereka perolehi dan dapat menjadi anak ataupun anak bangsa yang berguna kepada negara dan juga kepada agama. Selain daripada itu, kesempatan ini ingin saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTB dan juga kerana sudi menjemput saya bagi pihak College University. Dan dalam kesempatan ini ingin hamba mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua ahli jawatan kuasa. Ahli jawatan kuasa kerja, ahli jawatan kuasa tertinggi dan juga ahli jawatan kuasa kerja yang telah bekerja dengan bertungkus lumus, khususnya kepada saudara-saudara saya di College University yang saya selalu nasihatkan supaya bekerja dengan riang, ikhlas hati dan juga supaya orang semangat bekerja sama. Dan juga terima kasih juga kepada pihak-pihak yang bekerjasama dalam menjayakan acara ini, daripada bahagian adat sejadat, kemudian bahagian keselamatan, polis, bomba dan juga semua pihak yang berkaitan, dan tidak lupa juga pada pihak RTB dan juga pihak media yang barangkali sebelum ini dan hari ini juga sudah bermula dan akan berlangsung lagi pada hari acara berkenaan. Mudah-mudahan semua yang mengambil bahagian ini akan mendapat ganjaran ataupun amal jariah yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan juga Allah yarda alaikum. Terima kasih Dr. Dan ada kata-kata hikmah, anggaplah pekerjaan yang diberikan itu sebagai amalan dan juga sebagai terapi dalam hidup kita ini dan sebagai hadiah. Jangan anggap pekerjaan itu sebagai satu bebanan. Ini mungkin akan merugikan diri kita sendiri. Dan harta yang banyak digunakan semakin berkurangan, tapi ilmu yang sedikit digunakan semakin bertambah. Allah yaftah alaik. Kata-kata hikmah untuk kita kongsikan bersama. Barakallahu fi akhi. Terima kasih Dr. Jumpa lagi. Assalamualaikum.